mulai kuliah subuh yang lepas, saya menyampaikan kuliah berpandukan buku 65 gambaran kehidupan sahabat. Dia ada buku 1 dan buku 2. Jadi insya-Allah kita sambung seperti yang kita juga rancang, insya-Allah pengajian ni dari kulit ke kulit. Itu dah bercakap kulit depan, kulit belakang. Ni saya masuk ke muka surat yang dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila likalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 62 hingga 64. Terjemahan dia, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni kekasihnya, mereka tidak merasa takut dan tidak berduka cita, yaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa. Mereka mendapat berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi perkataan Allah. Itulah dia keuntungan yang besar. Jadi mengapa ayat daripada surah Yunus ayat 62 dan 64 ni dimasukkan ke dalam ni? Sebenarnya mungkin kalau tafsir dari segi sebab turun ayat tu lainlah, tapi ini secara umumnya ayat ini juga sebenarnya menggambarkan siapakah sahabat Rasulullah. Kita kalau akhir zaman ni kita sibuk, kalau kita tahu orang tu wali, kita semua pakat-pakat nak jumpa, betul? Pakat-pakat nak jumpa. Tapi yang dah sah wali, yang dah sah kekasih Allah, selain daripada Rasulullah, sahabat-sahabat dia dah sah lah. Kita kalau sekarang ni kalau tahu dah, kata orang beritahu, oi, kat Taman Bidara Palma tu ada seorang wali tu. Oh, satu Malaysia akan datang. Tiba-tiba tengok ada je depan rumah Abang Aziz. Kita pun tak tahu apa pasal dia orang selalu, rupanya Abang Aziz tu wali. Macam Pak Sumit kat Kedah kan, semua orang pergi jumpa dia sebab orang kata dia tu wali. InsyaAllah dia tu wali lah. Tapi sebenarnya hanya wali kenal wali. Kalau kita belajar, hanya wali kenal wali. Dia ada kontak, bukan fizikal, dia ada kontak hati nurani. Walaupun duduk jauh, tapi dia ada kontak. Jadi sebenarnya yang dah terang-terang wali itu kita terlepas pandang, iaitu siapa? Sahabat Rasulullah. Memang kekasih. Wali Allah tu makna kekasih Allah. Ada sahabat yang dah diisytiharkan dia bakal penghuni syurga, ada 10 orang kan. Patut kita ikutlah mereka ni. Di antara ciri sahabat Rasulullah ni secara umumnya, mereka tidak merasa takut dan tidak berduka cita. Kita ni takut macam-macam. Kita ni seperti yang hadis Rasulullah sebut, akhir zaman ni 2 penyakit, takut mati dan cinta dunia. Selalu bila fikir mati takut dia. Kalau tanya saya, takut tak mati? Memang takut. Tapi yang dimaksudkan jangan takut mati tu, kita buat persiapan untuk kematian kita. Macam malam ni kita datang ni, kalau tanya saya, Sul, pasal apa kau menyampaikan kuliah? Takut mati tu. Tapi takut mati bukan bermakna kita tak fikir tentang kematian tu, tapi kita membuat persiapan untuk menghadapi kematian. Yang takut mati tak betul tu, dia aku tak boleh lah kalau aku fikir mati ni seram sejuk. Tapi semayang tidak juga. Baca Quran tidak juga. Zam takut mati Zam? Takut? Siapa tak takut tu ada masalah sikit. Semua orang takut mati. Tapi yang takut mati yang dikenaki kita ialah buat persiapan. Takut mati yang tidak dikenaki itu
Bila fikir mati, takut. Oh, tak mau mati lagi. Tapi tak ada persiapan. Mereka ni tak ada takut. Tak ada takut dan tak ada berduka cita. Khususnya tentang benda yang kita kata keduniaan ni. Dia tak takut. Kita takut apa Ustaz Bidul? Takut tak ada rumah. Betul? Kata rumah, sekarang kita rumah masih menyewa. Takut apa nak jadi ni. Aku dah umur 40, tak ada rumah lagi. Ni masih menyewa. Takut macam-macam. Takut tak ada kenderaan. Bila dah ada kenderaan, takut pula apa? Takut rosak. Takut orang curi. Takut cucu cala. Kalau kena cala tu berduka cita dia. Ya Allah, kata baru beli apa Nissan Tiana. Mahal tu. Nissan Tiana, tiba baru bawa keluar daripada kedai, cucu cala. Oh, berduka cita tu. Sampai jumpa kawan-kawan pun kita bertanya, apa pasal muka lain macam ni? Aduh, kau fikir aku baru bawa keluar kereta tu. Aku parking kat depan rumah anak aku. Cucu aku keluar, dia tenis dengan para sahabat tak ada benda. Benda dunia tak menyebabkan mereka bergaduh. Tapi kita benda dunia betul tak Dik Zul? Banyak bergaduh kan? Benda dunia apa? Pangkat. Bergaduh. Dah pegang pangkat nak turun. Siapa yang ganti tu boleh jadi musuh dia tu. Tapi para sahabat dia tak ada. Dia tidak takut dengan benda-benda keduniaan. Soal rezeki dia tak takut. Dia buat kerja macam biasa. Tapi tak ada takut macam kita. Kita takut. Pencen tak ada pun dah mengelupur dah. Alamak, macam mana kerajaan ni. Elok ada pencen kalau kerja kerajaan. Tak ada pencen pula. Habis. Tak selesai lagi sekarang ni. Tak selesai. Tapi kalau orang betul-betul menjiwai kehidupan para sahabat tu, benda tu kecil je. Kecil je, tak ada pencen lah. Sebab rezeki tu hak milik Allah, bukan kerajaan. Mungkin tak ada pencen lebih senang daripada orang ada pencen. Ni dalam dewan ni ramai ada pencen. Nunggu pencen, belum sampai pencen lagi dah habis duit tu. Pasal ada hutang rumah lagi tak bayar. Bukan orang lah, saya. Lagi 2 tahun Ustaz Firdaus. Nak bayar sebulan 2,500. Pencen baru 2,700. Macam mana tu, Aziz? Pencen saya RM2,744. Berapa sen lah? Bayar rumah sebulan 2,500. Mam, turun kira sikit. Berapa bagi? RM277. RM244. 30 sen tak salah saya. Saya pun malah ambil tahu. Nak bayar bil elektrik pun tak cukup. Bil api pun tak cukup. Nak isi minyak pun tak cukup. Lebih lagi nak makan Aziz. Tapi hidup tak saya lagi. Hidup, alhamdulillah. Allah tahu, kadang-kadang saya singgah kedai dak black tu, nak bayar orang nak bayar. Makan beria tu. Kita bila makan nak bayar ni, makan beria. Order macam-macam. Bila nak bayar je, isteri dak black kata, Ustaz, dah 2 orang bayar. Solah 2 orang bayar. Nizam, kalau makanan saya, bayar maknanya jangan takut. Jangan takut. Saya pergi haji, pergi umrah. Bukan duit saya. Bukan duit saya. Saya tak pernah cukup kalau nak pergi haji dan umrah tu memang duit tak ada. Anak saya masuk universiti. 8 orang alhamdulillah masuk universiti. Kalau fikir-fikir Raja akan mana ambil duit ni? Jadi tuan-tuan, jangan takut. Tapi kita terlalu takut soal tu dan cepat sangat berduka cita. Yang terkini kalau negara kita ni pasal pejabat awam nanti kerja lantikan baru tak ada pencen. Kalau tanya saya bukan berpihak pada mana-mana parti. Tak apa. Lagi bagus biar kita punya tawakal tu tinggi sikit. Tidak tengok silap-silap kalau tidak diteliti, orang kerja kerajaan ni kadang-kadang dia punya cakap tu macam lari akidah. Kau orang kerja kerajaan nanti tak takut apa-apa berlaku, duit ada, makan minum ada, Masya Allah. Yang menjamin soal rezeki kita tu Allah, bukan kerajaan. Bukan kerajaan, tapi cuma dapat kerja kerajaan ada pencen, alhamdulillah. Tapi siapa tak kerja kerajaan pun tak apa, jangan takut, kerja je. Walaupun tak ada pencen. Betul? Tapi apa nak jadi, kita sekarang memang
Banyak benda yang kita takut, banyak benda yang kita duka citakan. Tapi itu tidak berlaku pada para sahabat. Para sahabat yang dia takut dan dia duka cita kalau benda tu nanti dekat akhirat ada risiko. Dosa dan mungkin nak masuk neraka. Ingat tak cerita seorang sahabat tu? Dia terleka dekat kebun dia sehingga dia terlewat untuk solat berjemaah, takbiratul ihram tertinggal. Saya terlupa nama sahabat tu. Akhirnya apa? Dia wakafkan terus ladang kurma tu. Kita macam mana? Boleh tak? Tengah masuk kereta, terleka, orang dah azan, tak berhenti, terlewat takbiratul ihram. Lepas habis tu, kereta ni aku wakafkan untuk surah Al-Izzarah. Tak ada. Itu sikit banyak kan? Kita tengok takut mereka, takut tentang bagaimana aku dekat akhirat. Takut kita bagaimana aku kat dunia ni. Kan? Besok aku dah tua besok, siapa jaga aku? Besok aku kalau sakit besok, macam mana anak-anak aku? Nak jaga aku? Kau main takut gitu. Walhal insya-Allah kalau kita dekatkan diri kita dengan Rasulullah, dekatkan dengan Allah, nanti Allah hantar orang jaga. Allah hantar. Mungkin bukan anak kita, tapi orang lain. Tapi saya tak boleh sebut lah. Tapi dah ada depan mata saya, bukan anak-anak dia jaga, orang lain jaga. Jangan takut. Yang kita takut, kita tidak makin dekat dengan Rasulullah, tidak makin dekat dengan Allah. Kalau kita makin dekat dengan Rasulullah, makin dekat dengan Allah, insya-Allah selamat. Tapi macam mana nak dekat dengan Rasulullah? Macam mana nak dekat dengan Allah? Mesti dekat dulu dengan sahabat dia. Macam mana nak dekat dengan sahabat dia? Dekat dulu dengan ulama-ulama yang bermula daripada tabi'in dan seterusnya. Itu sebab tak boleh tolak mazhab. Kalau ada orang tolak mazhab, habis, putus mata rantai. Kalau dia tolak dari segi fiqh, dia tak mau pakai mazhab-mazhab ni, tak mau ikut Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki. Dia hanya nak terus daripada Quran dan hadis. Dia dah putus mata rantai tu. Maknanya dia mesti bersambung. Begitu juga dari segi tauhid. Kalau tak pakai mazhab, tak ikut aliran ahli sunnah wal jamaah, habis, putus mata rantai. Tak tentu lagi betul atau tidak kita bawa tu. Baik tuan-tuan. So, iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka itu bertakwa. Kita ni memanglah dah Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kan ada Arab Badui tu, dia dah syahadah, dia kata dia sudah beriman. Saya belum lagi. Itu baru Islam. Beriman ni dia ada tahap lain. Macam kita beriman kepada Allah. Beriman tak kita dengan zat dia? Beriman tak kita dengan sifat dia? Beriman tak kita dengan af'al dia, perbuatan dia? Beriman kepada para malaikat. Beriman kepada kitab. Kita beriman, okey, Al-Quran tu kitab, tapi isi kandungan tu kita terima tak sebenarnya? Kalau kita kata aku beriman dengan Al-Quran, aku terima Al-Quran. Terima Al-Quran, isi dia kau terima tak? Tapi kadang-kadang orang dia terlepas cakap, aku bab lain okey, tapi bab ni aku masya-Allah. Kan? Bab ni aku macam tak boleh. Kita dengan keimanan ni dia mesti jazam 100%. Tak boleh zan, tak boleh waham, tak boleh syak. Dan tak boleh tak yakin. Mesti bulat 100%. Tak faham lagi tak apa. Tapi kalau orang tanya, ni ayat Quran ni, kau beriman tak? Beriman. Kau faham tak? Aku belum faham, tapi aku terima dulu. Itu yang para sahabat buat. Dia ayat Quran turun je, Rasulullah baca, dia tak faham pun, beriman dulu. Kan bila Rasulullah kata siapa yang mengucapkan kalimah syahadah, dia masuk syurga. Sahabat tu pergi jumpa orang, dia tak faham lagi. Seperti mana Sayyidina Umar faham. Bila dia sampai kat Sayyidina Umar lempang dia. Yang kita tambah lempangnya, kita pun tak tahu macam mana Sayyidina Umar lempang. Cuma yang kita tahu Sayyidina Umar dia. Lepas tu sahabat kata, aku cakap ni apa yang Rasulullah cakap, kan? Tak puas hati, jom pergi jumpa Rasulullah. Macam itulah lebih kurang. Jumpa Rasulullah kata kau betul, Umar pun betul.
Kau betul sebab memang aku cakap itu. Umar betul sebab dia pemimpin. Dia tahu bila ucap la ilaha illallah, ada hak dia di atas kalimah la ilaha illallah tu. Bila kita memang tak ada paksa untuk la ikraha fid din, tidak ada paksa dalam agama ni. Maknanya tak ada paksa bagi orang yang belum beriman, belum Islam. Kau nak masuk Islam, sila. Tak mau masuk, itu pilihan kau. Tapi kita yang dah masuk ni, dah terima Islam, paksa. Memang ada paksaan. Tak percaya, dengar balik kuliah Ustaz Azim. Memang kita dipaksa untuk terima. Sesudah kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suka tak suka yang wajib kena buat. Suka tak suka yang haram kena tinggal. Tak ada kata alamak tak ada pilihan. Suka tak suka sembahyang fardu subuh kena buat. Suka tak suka sembahyang fardu subuh 2 rakaat kena buat 2 rakaat. Jangan malu, aku buat. Perahu aku boleh angkat. Mari takkan sembahyang subuh 2 rakaat je, aku nak 20. Tak boleh. Tak boleh. Jadi mereka ni betul-betul beriman. Kita ni kita kena usaha sungguh-sungguh. Orang beriman ni dia terima sepenuhnya, tak ada soal jawab. Kita akhir zaman ni macam mana Anwar? Allah konon nak kaji secara saintifik. Apakah kelebihan di sebalik sujud? Apakah lebih kaji rupanya masa kau sujud tu oksigen akan sampai ke otak, ke bahagian yang tak boleh sampai dalam keadaan berdiri dan sujud sampai. Jantung ni darah dia makin mudah. Tak semayang juga. Tak semayang juga. Kan? Besok ada orang kaji apa kelebihan dari segi saintifiknya solat berjemaah ni. Bila kita rapat tu, katalah ada besok kajian, bila bahu bertemu bahu, kaki bertemu bahu, rupanya perpindahan aurah atau tenaga yang positif daripada zul akan berpindah kepada kau, nizam pindah kau. Tapi lepas tu tak semayang juga jemaah. Sahabat dulu tak payah nak bukti-bukti. Rasulullah kata semayang. Rasulullah kata tutup aurat. Dah. Lepas tu baru mereka belajar. Akhirnya dia faham. Ini maksud dia. Kita bukan main belajar sampai jadi profesor. Lepas tu tak buat apa. Jadi kan? Jadi berbeza tak orang beriman dengan orang Islam? Para sahabat tu confirm Islam dah beriman. Na'udzubillah, akhir zaman ni Islam dah. Tapi tahap iman dia tu ada macam-macam. Jalan kat kubur, jom kita pergi kubur malam Jumaat. Kan, pukul 12 malam kita suami isteri bawa dengan anak-anak. Sampai ke kubur tu, ada yang lagi ni. Kan? Itulah tahap keimanan kita. Kubur takut. Siang hari pun kubur takut. Cuma tak ada. Buat nakal sikit. Pergi kubur siang hari, tengok ada orang nak ziarah bapak dia yang dah meninggal, kita dari belakang segera. Memang jangan buat ni kubur ni. Apa masalah kubur? Tu dah tahu keimanan. Jadi beza Islam dengan yang kita tengok bergaduh-gaduh ni orang Islam. Kalau orang beriman tak bergaduh. Tapi marahlah. Orang Islam memang bergaduh lagi. Pasal tak dapat cok kodok bergaduh. Kedua kahwin pasal tak jemput pun bergaduh. Orang Islam. Tapi orang beriman takkan bergaduhnya. Takkan bergaduh pasal bab-bab dunia ni. Takkan bergaduh. Tapi selagi kita bergaduh bab-bab dunia ni, makna belum lagi sampai ke tahap orang yang beriman sebenar-benarnya. Itu baru Islam. Boleh Aziz? Okey. Lepas tu mereka mendapat berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi perkataan Allah. Itulah dia keuntungan besar. Apa yang Allah cakap yang benar. Mereka ni dapat berita gembira di dunia dan tentang akhirat. Kan sebelum meninggal lagi Rasulullah isian sahabat dia yang 10 tu ahli syurga. Betul? Sayyidina Osman. Apa gembira ni dekat dunia dapat? 2 puteri Rasulullah jadi isteri dia. Betul tak? Ingat senang ke? Kita nak kahwin dengan anak Sultan Brunei pun tak dapat. Betul? Ada orang nak kahwin dengan anak gaji apa semua tak dapat. Sayyidina Osman dengan 2 puteri Rasulullah. Bukan kahwin dengan orang biasa, puteri Rasulullah. Gembira di dunia, gembira di akhirat. Jadi tuan-tuan,
Saya bukan tafsir ayat tu. Itu tafsir yang sebenar ikut sebab turun ayat kan. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai nabimu. Ini penulis kitab, penyusun kitab tulis. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebenar-benar dan sedalam-dalam cinta. Ya Allah. Kita berani tak tulis itu? Ini dia ni, dia merintih ni. Penulis ni merintih ni. Maknanya dia tahu kalau nak selamat di dunia, nak bahagia di dunia, bahkan nak selamat dan nak bahagia di akhirat, mesti dalam diri kita ni ada cinta pada sahabat, cinta kepada Rasulullah. InsyaAllah baru dapat cinta Allah. Kita tanya diri kita masing-masing. Tak usah cinta sahabat lah, jauh sangat kan. Ni kadang-kadang ustaz-ustaz kita mengajar tu, kita tengok ustaz tu meluat ke rindu? Datang juga dia. Kan? Apa ustaz ni tak berhenti? Aku bangkit betul. Aku ada hal ni. Tu depan mata. Orang tu ajar kita daripada tak kenal alif, tak boleh baca Quran, boleh baca Quran, tak kenal fardu ain, tahu fardu ain, tak tahu halal haram, tahu halal haram, tapi kita kadang kalau ustaz kita sakit, kita fikir tak nak pergi ziarah, ataupun kalau tak sempat ziarah, fikir tak nak doa. Latih tuan. Kalau dalam diri kita ni dah ada cinta kepada orang yang cintakan sahabat Rasulullah, orang yang cintakan Rasulullah, orang yang cintakan Allah, insya-Allah nanti kita dapat tu. Mulakan dengan latih-latih menyintai orang yang kita tahu dia ni sangat cinta kepada sahabat Rasulullah ni. Oh, dia ni sangat cinta kepada Rasulullah ni. Kita latih-latih cinta orang tu. Nanti insya-Allah kita dapat cinta yang seterusnya, cinta yang seterusnya, cinta yang seterusnya. Ini kadang-kadang setengah isteri, bukan kata isteri yang ada dalam dewan ni. Ada sahabat saya, suami dia ni, ada sahabat saya ni lelaki lah. Dia suka keluar ikut jemaah tabligh kan. Dia nak mencari cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi isteri bengke, ya abang tak habis-habis. Lepas keluar 3 hari keluar 40 hari pula. Tak lama lagi keluar 4 bulan ya bang. Walhal suami dia tu pergi nak cari cinta sahabat, cinta Rasulullah, cinta Allah. Tapi isteri pun tak cintakan dia. Macam mana agaknya isteri tu nak dapat cinta Rasulullah, macam mana isteri tu nak dapat cinta Allah? Tadi ada seorang jumpa saya ni dalam masjid. Rupa dia telefon saya tu, dia nak ajak saya datang ke Duri sebelum dia nak keluar 40 hari. Kan? Dia kata nak keluar 40 hari lah. Saya kata, alhamdulillah, tolong doa kami. Ni kita pergi umrah, cari cinta Allah, cinta Nabi lah. Kita datang surau ni semua suasana nak cari cinta tu. Tapi kalau tuan-tuan datang ni sekadar nak dapatkan ilmu, tak ada terfikir nak dapatkan cinta Nabi, cinta Allah tu, rugi lah. Sebetulnya kita belajar macam-macam ilmu ni supaya akhirnya kita cinta Rasulullah, akhirnya kita cinta Allah. Itu dia. Dan sudah pasti bila kita cinta Rasulullah, kita cinta Allah, kita akan ikut apa yang Rasulullah buat, apa yang Allah perintah. Itu jamin. Kan kita akan menurut apa yang disukai oleh yang kita cintai. Ramai orang bercinta kat luar tu. Kalau isteri dia atau suami dia, I suka lah you pakai baju biru. Pakai baju biru walaupun dia bengkak betul. Aku suka baju hijau ni, tapi dia suka baju biru pakai. Saya suka kalau you pakai tudung ni sedondon dengan baju you. Pakai juga sedondon. Walaupun dia keluar orang taman kata, sedondon. Dah tua-tua ni tak payahlah sedondon. Aku bukan tak sedar aku dah tua, tapi suami aku ni suka aku sedondon. Beg tangan pun sama warna dengan baju. Kasut sama. Tak lama lagi dia cat kereta sama dengan warna baju dia. Baik tuan-tuan. Maka serahkan aku kepada mereka. Tengok tu penulis penyusun juga. Maka serahkan aku kepada mereka untuk memperolehi syafaat mereka pada hari akhirat. Macam mana sahabat Rasulullah dah meninggal, apa maksud dia serahkan aku kepada mereka? Maknanya dia minta, ya Allah, ya bolehkanlah aku jadikan mereka ni sebagai ikutan.
Rasulullah dah meninggal dah. Dah wafat. Sahabat Rasulullah dah wafat. Tapi serah diri kepada mereka. Mana ikutlah petunjuk yang mereka bagi. Ikut. Itu makna serah diri. Macam kita belajar silat. Serah diri pada tuan guru kita. Tuan guru, dulu saya belajar silat. Tuan guru saya kata, lompat. Jauh tu. Orang duduk berteleku 14 orang. Dia tersul. Pastikan lepas 14 ni. Alamak. Kalau tak lepas, memang jatuh berdebu atas kawan. Tapi kita dah serah diri, dia kata lompat. Dia kata baring. Itu nama serah diri. Jadi kalau serahkan aku kepadanya, kepada sahabat dan kepada Rasulullah, maknanya ikut apa dia cakap. Ni kita nak baca ni, apa mereka buat, kita ikut. Okey. Supaya apa? Supaya kalau kita ikut sahabat Rasulullah, ikut Rasulullah, yang pentingnya besok dekat akhirat kita akan diberi syafaat oleh sahabat Rasulullah dan juga diberi syafaat oleh Rasulullah. Dah confirm dah. Orang akhir zaman yang kita kata, oh dia hafaz Quran. Hafaz Quran boleh bagi syafaat kepada ahli keluarga, betul? Sahabat Rasulullah lagi dah boleh bagi syafaat, Rasulullah boleh lah bagi syafaat. Jadi macam mana nak dapat syafaat mereka? Ikutlah sekarang. Ikut sunnah mereka. Jadi tuan-tuan, tapi itulah ni nak datang Ramadan ni, mujahadah tuan. Satu sunnah Rasulullah yang kita selalu buat Ramadan saja. Cuba teka. Apa dia tahu? Memang tak tinggal. Solat, sunat, tarawih memang Ramadan je, mana boleh buat Syawal. Sunat witir. Rasulullah tak pernah tinggal solat sunat witir ni tiap-tiap malam. Sebelum tidurnya. Ada sahabat buat sebelum tidur, ada sahabat bangun awal sebelum subuh buat sunat. Kita, ya Allah, sunat witir ni Ramadan je. Itu tak serah diri namanya. Contoh paling mudah. Dah training 30 hari buat sunat witir, tiba masuk Syawal habis. Contohnya ni. Masuk Syawal malam raya taubih, lepas habis sembahyang Isyak, sunat ba'diyah pun entah ke mana. Sebab apa nak balik buat kuih semprit lah, apa semua kuih sempit lah. Contoh kalau ada peluang pergi puasa dan raya di Mekah atau Madinah. Lupa dah kuih semprit. InsyaAllah 10% je urusan dunia tu. 90% semua kisah nak beribadah. Ada duit kumpul pergi. Pergi umrah waktu Ramadan sampai raya. Nanti kita akan dapat macam ni sebenarnya puasa. Macam ni sebenarnya raya. Dekat Madinah tu kalau kita nak sembahyang raya, sama dekat Mekah, kita kena masuk masjid tu pukul 2 pagi. Lepas tu Abang Aziz tak boleh keluar dah. Kalau keluar nak masuk balik tak boleh. Jadi nak tunggu sampai habis selesai khutbah raya tu 6.30 tu selesai. Makna 4 jam setengah kita duduk dari 2 pagi. Apa nak buat? InsyaAllah macam-macam kita buat. Dia punya keberkatan dia tu. Kita jadi tak letih. Lepas buat ni. Habis-habis pun dah tak ada benda buat, kita jadi khadam lah. Tengok orang baca Quran, kita ambil air zam-zam bagi. Tengok jadi ambil air zam-zam free je. Cawan dia pun free, tak ada, kita tengok orang tu baca Quran bagi. Dan kat sana apa orang bagi sedekah, semua orang tak pernah tolak. Sebab dia tahu orang ni nak buat pahala. Jadi ambil je. Kadang kat orang tu ada dah 3 cawan dah. Mana sebelum kita hantar tu dah ada 2 orang hantar. Dia duduk baca. Berbeza betul gaya kat Taman Bidara Palma agaknya betul. Kita mana gaya pun. Papa. Bila budak ni nak berhenti bunga api. Pergi tengok rupa bapak budak. Budak dah tidur, bapak budak pegang bunga api punya besar. Ya Allah. Kat sana dah tak ada bunga api tapi betul. Siang hari pun kita tak makan, balik hotel, rehat sekejap, pergi masjid. Tu je kerja kita. Baik tuan-tuan. So, serah diri ya. Sesungguhnya engkau maha mengetahui bahawa aku mencintai mereka kerana-Mu, wahai Tuhan yang maha mengasihani. Ini dia merintih sebenarnya penulis ni.
Sebab dia penulis ni, penyusun ni, dia tahu kalau tak dapat masa hidup ni, aku tak rasa lagi aku menyintai Rasulullah, tak selamat aku ke akhirat. Kita macam mana? Kita rasa macam mana? Baik tuan-tuan, mungkin malam ni kita tak masuk Anas baru selai juga. Tuan-tuan pernah dengar perkataan apa? Saya nak kita faham yang dikatakan sahabat tu macam mana. Kita orang Melayu ni ada perkataan yang paling awal sekali apa dia? Kenalan. Dia pergi Penang, kita duduk singgah kat masjid tu, ada orang datang jumpa kita. Kita tak pernah jumpa, baru itulah kita jumpa. Itu dia panggil kenalan. Atas sikit daripada kenalan apa dia? Rakan sebaya tu kadang umur sama tapi bukan geng kita. Kalau geng kita dia panggil kawan. Kenalan, rakan, kawan, bawah lagi sahabat atas. Itu sebab Rasulullah kata sahabat dia, bukan kenalan, bukan rakan, bukan kawan, sahabat. Sayyidatina Aisyah sahabat Rasulullah tak? Sayyidatina Fatimah sahabat Rasulullah tak? Soalan ni ada trik sikit. Tuan-tuan mungkin tak berani jawab. Itu kan isteri Rasulullah. Yalah, isteri dan juga sahabat. Sayyidatina Fatimah anak dan juga sahabat. Sahabat ni apa? Mereka yang sempat hidup bersama dengan Rasulullah. Jadi dia punya makam lebih tinggi. Dah lah isteri, sahabat Rasulullah. Dah lah anak, sahabat Rasulullah. Wah. Apa ciri sahabat ni, Pak Anwar? Pasal tu, dia ada 3. Rasulullah kata ada 3. Kalau jumpa 3 ni pada seseorang, itu memang sahabat kita. Jangan lari, jangan tinggalkan dia. Kalau tinggal, memang merugikan. Pertama, Pak Aziz, ciri dia yang pertama, bila kita jumpa dia mendekatkan, mengingatkan kita kepada Allah. Bila kita jumpa dia, kita dekat dia, kita makin suka semayang, kita suka baca Quran, suka datang majlis ilmu, mendekatkan kita dengan Allah. Kemudian ciri yang kedua, kalau dia sahabat, bila kita jumpa dia, kita punya ilmu bertambah. Tapi kalau jumpa sembang kosong je, cerita yang sama juga, kan? Dan lebih malang, makin jauh kita daripada Allah. Sebab duk mengatur orang je, duk menilai buruk orang, duk menilai kelemahan orang, kekurangan orang. Kalau boleh lari lah. Dan ciri yang ketiga, kalau dia itu sahabat, bila kita jumpa dia, kita makin cinta akhirat, makin rindu akhirat. Dunia ni makin kita hidup di dunia, tapi kita tak cinta dah kan dunia ni. Kita perlu makan minum, tapi bukan makan minum tu segala-galanya. Tapi kalau kita jumpa kawan ni, asyik kita buat makan, minum, semua. Allah, bila agaknya kita nak jadi kaya? Bila agaknya kita nak jadi CEO? Kan? Tapi kalau kita jumpa tu, Masya Allah, ya, kita ni dulu, ya Allah, daripada ada gigi dah tak ada gigi. Betul kan? Saya ni Allah bagi, bila bercakap orang tak nampak sangat gigi atas, sebenarnya bukan banyak sangat lagi. Tunggu masa aja nak terbang. Lepas tu penuh balik. Tu gigi palsu tu. Dia sembang ni kita ni daripada rambut hitam dah putih, daripada tak ada janggut dah ada janggut, daripada janggut putih dah janggut hitam dah janggut putih. Ya Allah, dekat dah nak mati kita. Ini jangan lagi. Tapi kalau jumpa macam ni, apa ada pada angka, walaupun umur kita dah 70, tapi jiwa mesti macam orang muda, babe. Itu pergi.
Baru ni saya terjumpa. Memang dia orang tu dah tua. Tapi dia ni pergi lagi tempat apa? Dangdut. Dekat Melaka tu ada tempat dangdut. Saya tahu Ustaz Badul. Boleh tunjukkan. Tapi jangan masuk lah. Kalau masuk tu, semua orang tu. Itu jangan kawan lah. Bukan jangan kawan lagi. Itu sebab apa? Itu bukan sahabat. Sahabat ni dia ada 3. Betul? Bila kita jumpa, dia ingatkan kita kepada Rasulullah, ingatkan kita kepada Allah. Kita makin nak dekat dengan Rasulullah, makin nak dekat dengan Allah. Daripada tak suka sembahyang, kita jadi suka sembahyang. Daripada tak suka baca Quran, kita suka baca Quran. Daripada tak suka zikir wirid, kita suka zikir wirid. Dan kemudian kita bertambah ilmu. Daripada tak tahu halal haram, kita tahu halal haram. Daripada tak tahu itu najis, kita tahu itu najis. Tak tahu itu hadas, kita tahu hadas. Ni kita dah berumur ni. Kita kena confirm betul. Kita mandi hadas betul ke tak betul? Sahabat je yang boleh bagi tahu. Kita test kita test. Agaknya saya ni dah jadi sahabat tuan-tuan tak? Kalau dah jadi sahabat tuan-tuan, kalau saya tegur, tuan-tuan dengan lapang dada terima kasih. Tapi kalau saya tegur, tuan-tuan bengkak, ingat dia pandai. Maknanya kita belum lagi bersahabat. Katalah saya nampak Bang Aziz, minta maaf contoh Bang Aziz ya. Saya nampak Bang Aziz ni, ya Allah, Bang Aziz ni sujud, kaki dia letak tongkat ni. Saya boleh terus je, Bang Aziz minta maaf. Kaki nanti tongkat. Bang Aziz, iya ke? Oh minta maaf, saya tahu kaki tongkat. Tapi kadang-kadang bila sujud tu, terlupa, dia terbang. Tak ada gaduh. Tapi kita, aku nak tegurkan dia kecil hati. Maknanya kita belum bersahabat. Sahabat ni susah nak dapat tuan-tuan. Kadang-kadang isteri dan suami itu pun bukan sahabat. Isteri bila suami tegur, bengkak. Ingat abang ni pandai ya. Yang isteri pula tegur, awak isteri. Pandai nak tegur saya suami. Malah tegur. Isteri dengan suami tak jadi sahabat. Patut, betul itu isteri, itu suami. Itulah juga sahabat kita. Dia tahu kentut kita busuk ke wangi. Awak ni kentut tu memang busuk, tapi awak punya kentut ni memang busuk. Busuk betul. Siapa nak beritahu? Kentut memang busuk, tapi ada orang melantau busuk. Rasulullah dengan isteri tapi sahabat boleh beritahu. Okey. So tuan-tuan, jadi insya-Allah saya azam sebelum isyak saya nak berhenti. Sebenarnya boleh sambung tapi kita berhenti macam tu. Sikit-sikit lah. Jadi tuan-tuan insya-Allah nanti kita sambung, kita baca kisah sahabat yang pertama Anas. Belum pergi lagi sebenarnya. Dia baru gezek. Sebab kita nak baca kitab. Tapi selesailah satu muka surat ni dia. Kan? Dia belum masuk lagi. Kalau kita baca je buku ni memang cepat habis, tapi kita dapat dengar je lah. Tapi kita harap kita boleh kongsi secara detail ni, kita dapat manfaat yang lebih. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita azam lepas ni, kita dalam dewan ni semua sahabat. Jadi boleh tak kita saling ingat-ingati, tegur, sentap tak? Jawab ni? Tak sentap kan? Dia kalau sahabat tak sentap. Saidina Umar lempang. Tu baru sahabat. Tak ada pun sentap. Ini belum lempang, baru tengok kan tu. Apa tengok? Tengok. Kata saya tenung Bali kan, dia kata. Apa tengok? Lapar sangat. Nak penumbuk ni. Allah. Jadi kalau sahabat, kalau satu taman ni semua jiran kita tu sahabat, jiran sedap betul sedap. Tapi jiran kita kadang-kadang belum sampai makam sahabat, baru kenalan, itu malang sungguh lah. Misalnya, tahu tak siapa semua? Saya tahu dia memang duduk sini, tapi tak tahu siapa dia. Itu kenalan lah tu. Jiran, tapi tahap dia kenalan. Sebab dia pun tak mau sembang kita, kita pun tak mau sembang dengan dia. Jadi kita setakat tahu dia ni memang ni lah tuan rumah ni. Tapi dia masuk malam, keluar gelap pagi. Lepas tu dia kunci pintu dia.
Bagi salam 3 kali tak jawab, saya ikut sunnah, saya balik. Jangan bagi salam 3 kali tak jawab, itu pun sekodeng. Saya nampak awak kat dalam tu. Haram hukum dia. Nah, dah bagi salam tak boleh masuk, gate tak boleh masuk. Kalau gate terkunci, Assalamualaikum. Bagi ngap sekejap. Assalamualaikum. Ini sahabat buat je. Assalamualaikum. Tak jawab, tak balik. Tapi kita Assalamualaikum. Woi. Aku tahu kau ada tu. Kau saja matikan diri. Keluar. Siap ambil batu pula. Sahabat Rasulullah ada satu peristiwa tu. 3 kali dia bagi salam, sahabat dia tak jawab, dia balik. Dan dia jumpa seorang sahabat, dia kata, hari ini aku sangat gembira. Pasal apa? Hari ini baru aku khatam Quran. Takkan baru khatam? Bukan khatam macam kita. Khatam macam kita habis, lepas tu baca daripada waktu duha sampai An-Nas. Lepas tu pakai doa, itu pulut kuning. Khatam sahabat Rasulullah, maksud dia barulah hari ini apa yang Rasulullah ajar yang dalam Quran tu dah dapat aku buat juga. Hampir berapa tahun dia tunggu, dia bagi salam baru sekali kawan nak jawab. Jadi dia tahu Rasulullah kata kalau bagi salam 3 kali tak jawab balik. Jadi dia nak amalkan tu, tak ada peluang. Hari tu baru dapat peluang. Assalamualaikum tak jawab, Assalamualaikum tak jawab, Assalamualaikum tak jawab. Lega dia. Dapat juga aku sunnah ni. Tu sunnah juga. Bagi salam 3 kali orang tak jawab, dah balik. Walaupun nak kutip yuran surau ke apa. Balik. Jangan lebih daripada 3 kali. Baik tuan-tuan. Okey, kita tangguh. Sekian, ampun maaf. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan sahabat Rasulullah, makin dekat dengan Rasulullah, makin dekat dengan Allah, dan kita jadi orang yang beriman dan bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Asyhadu an la ilaha